Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat bicara akhir zaman ya. Okey sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk video kali ini kita akan menyaksikan ya mengenai sejarah penempatan kaum Yahudi di Malaysia pada tahun 1805. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala ya. Yahudi Malaysia adalah istilah yang digunakan dari rakyat-rakyat dan masyarakat di dalam negara Malaysia ini kepada kaum Yahudi yang tinggal di Malaysia ataupun mereka yang berasal dari negara ini. Jadi sejumlah kaum ini pernah hidup secara terbuka di negeri Pulau Pinang sehingga ke akhir 1970-an ya. Jadi mereka juga pernah menduduki di tempat lain di dalam negara ini, antaranya di Negeri Sembilan dan Melaka. Jadi orang Yahudi Malaysia ini mereka terdiri daripada keturunan Yahudi Sephardi yang tinggal dalam kalangan orang-orang Serani ya. Jadi Yahudi Mizrah majoritinya adalah orang Baghdad. Kemudian Yahudi Cochin dari India dan Yahudi Ashkenazi. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan, seperti yang sedang anda lihat ya di dalam video ini adalah perkuburan tanah perkuburan Yahudi di Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1805 dan adalah dipercayai ia merupakan tanah perkuburan Yahudi yang tertua di dalam Malaysia. Jadi kawasan ini berukuran 38.087 kaki persegi dan ia terletak di Jalan Zainal Abidin. Jadi sebelum ini kawasan perkuburan ini dan jalan ini dikenali dengan Jalan Yahudi ya. Jadi kubur tertua di kawasan perkuburan ini adalah bertarikh 9 Julai 1805 dan ia dimiliki oleh Puan Shoshan Levi yang dianggarkan terdapat 106 buah kubur, dan kubur yang baru di situ adalah ketika tahun 1978. Boleh dikatakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan ya, tanah perkuburan ini dibina khas untuk masyarakat Yahudi yang berada di dalam Malaysia. Jadi keturunan masyarakat Yahudi Malaysia yang kini tinggal dan menetap di Singapura, Australia, Kanada dan New Zealand, United Kingdom dan Amerika Syarikat, terutamanya di New York ya. Dan bilangan populasi mereka sehingga kini adalah tidak diketahui secara tepat. Jadi majoriti masyarakat Yahudi Malaysia boleh berkomunikasi di dalam Melayu, bahasa Inggeris, dan terdapat di antara mereka boleh bertutur dalam bahasa Yiddish, Parsi, Ibrani dan Arab. Jadi tuan-tuan dan puan ya, kemunculan kaum-kaum Yahudi di Pulau Pinang ini adalah disebabkan oleh kemajuan perniagaan dan perdagangan yang diuruskan oleh pihak British pada sekitar tahun ke-19. Jadi keadaan ini telah menarik perhatian para pedagang saudagar Yahudi seperti Sason dan Mayers dari India. Jadi ada juga yang mengatakan waktu itu terdapat penghijrahan secara beramai-ramai ya dari orang Yahudi yang berasal dari wilayah Baghdad Uthmaniyah ketika pemerintahan Daud Pasha pada tahun 1817 sehingga 1831 ya. Jadi orang Yahudi pertama yang telah tiba dan menetap di tanah Melayu adalah bernama Ezekiel Aaron Menasih ya. Beliau telah hijrah dari Baghdad pada tahun 1895 dan menurut sumber, Menasih yang mengamalkan kehidupan dan corak budaya hidup kaum Yahudi selama 30 tahun sehingga selepas Perang Dunia Pertama. Populasi masyarakat Yahudi yang telah berhijrah dan mendiami di tanah Melayu semakin meningkat ya. Jadi sahabat-sahabat, ketika Jepun menyerang tanah Melayu, masyarakat Yahudi ini mereka telah dipindahkan ke Singapura dan sebilangan mereka dan dikebumikan ketika perang Jepun berlepas peperangan
majoriti masyarakat Yahudi Tanah Melayu telah hijrah ke Singapura, Australia, Israel dan Amerika Syarikat. Jadi sehingga tahun 1963 hanya terdapat 20 keluarga yang berada di dalam Malaysia. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah sedikit informasi yang dapat saya Jadi jika tuan-tuan dan puan ingin datang melancong, jangan lupa untuk melawat pelbagai tempat menarik yang berada di dalam Pulau Pinang ini. Dan juga anda boleh datang melawat, melihat sendiri bagaimana keadaan perkuburan orang Yahudi yang mendiami Tanah Melayu ini pada tahun 1805 Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingin ucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton video ini. Jangan lupa berikan sokongan anda, support kepada channel Bicara Akhir Zaman ini dengan subscribe, share, like dan komen. Jadi tuan-tuan dan puan, ini sajalah yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.